Hai semua, kami daripada kumpulan 2. Tajuk kumpulan kami ialah cara-cara memupuk dan mengekalkan budaya hormat menghormati antara satu sama lain. Hasil pembelajaran yang kita perolehi daripada topik ini ialah kita dapat membincangkan pembentukan masyarakat, nilai-nilai agama, adat Islam dan budaya masyarakat di Malaysia. Selain itu, kita juga dapat mempelajari tanggungjawab sebagai individu dan nilai perpaduan dalam kehidupan di samping menghadapi cabaran-cabaran dalam membentuk masyarakat Malaysia. Objektif dari topik ini ialah kita dapat mengenal pasti faktor-faktor tidak menghormati antara masyarakat di Malaysia. Selain itu, kita juga dapat mengenal pasti kesan-kesan tidak menghormati antara masyarakat di Malaysia. Yang terakhir, kita mengetahui cara-cara mengatasi tidak mempunyai rasa hormat antara satu sama lain. Kenyataan masalah berdasarkan tajuk kami ialah kurangnya budaya hormat menghormati antara masyarakat di Malaysia. Hormat didefinisikan sebagai perbuatan yang menunjukkan rasa khidmat atau ta'zim kepada seseorang. Hormat menghormati amat penting untuk memastikan masyarakat hidup dalam keadaan aman dan damai. Jika tiada rasa hormat dalam diri, maka masyarakat di negara kita akan menjadi huru-hara kerana adanya pergaduhan dan perselisihan faham. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya amalan hormat menghormati dalam kehidupan seharian kita. Nilai atau rasa hormat boleh diterjemahkan dalam aktiviti seharian seperti sikap bekerjasama tanpa mengira kaum, harta, usia dan pangkat. Kurang didikan agama dalam diri seseorang. Kita sebagai rakyat yang baik hati dan prihatin seharusnya mengajar sesama kita dan menerima ajaran orang lain dengan hati yang terbuka. Ibu bapa kini tidak memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak walaupun mereka menyedari bahawa didikan agama yang sempurna dapat dijadikan pedoman hidup. Selain itu, pengaruh dari kawan-kawan juga menjadi salah satu faktor kurangnya amalan hormat menghormati antara satu sama lain. Kebanyakan remaja pada masa kini selalu tersalah memilih rakan dan akan mengakibatkan seseorang itu cenderung dengan aktiviti yang tidak sihat dan berfaedah. Pengaruh budaya barat juga menimbulkan impak yang negatif dalam memupuk hormat menghormati. Contoh yang dapat kita lihat adalah penggunaan perkataan lucah dan tidak baik makin menjadi-jadi dalam kalangan remaja. Kita seharusnya menjaga pertuturan sesama diri kita bagi membentuk negara yang harmoni, aman dan damai. Sikap kita sendiri juga memainkan peranan yang amat penting dalam memupuk amalan hormat menghormati antara satu sama lain. Namun, sikap kita yang sombong, bongkak dan egois menjadikan amalan tersebut sukar untuk dipupuk dan diamalkan. Kita hendaklah menjaga sikap dan adab kita agar dipandang mulia oleh orang sekeliling. Kesan terhadap diri sendiri adalah kurangnya kesedaran fizik dalam diri sendiri. Apabila kurangnya kesedaran fizik di dalam diri, kita pasti akan dipandang serong oleh masyarakat sekeliling. Seterusnya adalah kesan kepada masyarakat. Keruntuhan akhlak dalam masyarakat akan wujudnya sekiranya amalan ini tidak diamalkan. Seterusnya, wujudnya juga jurang antara golongan tua dengan golongan muda dan berlakunya perbalahan antara masyarakat akibat tidak mempunyai sepahaman yang sama dan tidak hormat menghormati pandangan orang lain. Di dalam kata arti yang lain, mementingkan diri sendiri. Seterusnya, kesan terhadap negara.
Sekiranya hormat menghormati tidak diamalkan, pembangunan negara akan terbantut kerana tiada kesepahaman antara masyarakat. Selain itu, kes jenayah di dalam negara juga akan meningkat. Adat rakan sekerja dapat memupuk sikap hormat menghormati dengan cara mengadakan aktiviti dalam sesuatu organisasi yang melibatkan pekerja yang terdiri daripada pelbagai kaum. Maka dengan itu, interaksi antara pekerja akan wujud dan dapat berkenalan dengan lebih erat tanpa mengira kaum dan bangsa. Adat hidup bermasyarakat juga menjadi penyelesaian untuk memupuk budaya hormat menghormati antara satu sama lain. Sebagai masyarakat yang majmuk, kita hendaklah berkongsi tradisi dan budaya kita agar masyarakat yang lain akan lebih memahami budaya dan tradisi masyarakat kita. Kita juga seharusnya mencari peluang untuk berinteraksi dengan antara satu dengan yang lain, serta menghormati dan menghargai orang lain tanpa mengira warna kulit, keupayaan fizikal atau bahasa yang digunakan untuk bercakap. Adat berjiran juga dapat kita amalkan untuk memupuk dan mengekalkan budaya hormat menghormati dengan cara memelihara hubungan yang baik sesama jiran dan menjaga keselamatan kejiranan bersama. Sebagai masyarakat yang mengekalkan adat kejiranan, kita hendaklah berusaha memupuk persefahaman dan saling menghormati sesama jiran dan tetangga. Salah satu contoh masalah hormat menghormati yang dapat kita ambil sebagai pedoman adalah seorang YouTuber Malaysia iaitu Raizal Ibrahim mengakui tidak menjaga sensitiviti dalam bergurau dengan isterinya yang juga YouTuber Malaysia dan selebriti TV iaitu Mariam Yonare ketika isterinya mengenakan busana tradisional bagi kaum Iban. Beliau telah membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Mana Maha Persatuan yang membabitkan kaum Iban. Kita seharusnya menjaga pertuturan dan peradaban kita sepanjang masa agar ianya dapat melancarkan segala urusan hidup kita sekaligus dapat membanggakan nama baik negara kita. Oleh yang demikian, dapat kita simpulkan bahawa hormat menghormati nilai yang baik dan sewajarnya harus diamalkan oleh setiap manusia di muka bumi ini. Ianya kerana mempunyai banyak kebaikan dan membawa kepada kesejahteraan hidup masyarakat. Akan tetapi, jika tidak mengamalkan nilai murni tersebut, nescaya banyak kesan yang negatif yang akan membawa kepada perpecahan akan berlaku. Akhir sekali, bagi mencapai perpaduan hidup bermasyarakat, hormat menghormati adalah salah satu kunci demi mencapai matlamat tersebut.